Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-hayyul qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayh. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Qalaidul Jawahir yang menceritakan tentang riwayat hidup Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Di kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Yahya At-Tadafi radhiyallahu anhu. Jadi kita sampai pada muka surat yang ke-33. Jadi penulis menyatakan bahawa Abu Hajar Hamid Al-Harrani, dia berkata, satu ketika aku masuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani di madrasah ni di Baghdad, dan aku duduk di atas sejadah yang aku bawa bersama-sama denganku. Lalu Syekh memandang kepadaku dan berkata, wahai Hamid, sesungguhnya kamu akan duduk di atas hamparan raja-raja. Dan apabila aku kembali semula ke Harran, Sultan Nuruddin As-Syahid memaksaku untuk sentiasa bersama-sama dengannya, dan dia mendekatkan daku kepadanya, dan dia meminta daku agar duduk di atas hamparan permaidani Sultan, dan dia melantikku menjaga jabatan wakaf dan agama. Maka pada ketika itu daku teringat kalam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ini salah satu keramat lah, maksudnya mengetahui perkara yang akan berlaku di masa hadapan. Ini ada satu kisah yang panjang daripada Syekh Zainuddin Abdul Hasan Ali bin Abi Tahir yang berasal daripada Damsyik, tetapi dia akhir sekali menetap di Mesir. Dia berkata, satu ketika daku menunaikan haji, dan daku datang ke Baghdad, daku dan sahabatku, dan kami tak pernah masuk ke kota Baghdad sebelum itu, dan kami tidak mengenali sesiapa pun di Baghdad, dan kami tidak memiliki melainkan satu pisau. Jadi kami jual pisau tersebut dengan nilai sebanyak rubu' daniq, dan nilainya hari ini lebih kurang dalam 70 sen. Dia jual pisau tersebut, dan kami jual, dan kami beli dengan duit tersebut nasi, dan kami makan. Tetapi kami tidak berasa kenyang, dan kami tak berasa gembira dengan makanan tersebut. Lalu kami datang ke majlis Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan apabila kami datang memasuki majlis Syekh, maka Syekh pun menghentikan percakapannya. Lalu Syekh berkata, kesian orang yang datang daripada jauh, datang daripada tanah Hajjar, dan mereka tadi membawa bersama-sama mereka tadi pisau. Mereka menjual pisau tersebut, dan mereka membeli nasi dan mereka makan, tetapi mereka tidak berasa kenyang. Kemudian apabila kami mendengar Syekh tiba-tiba bercakap dalam majlis ini sedemikian, maka kami berasa amat takjub. Dan apabila selesai, Syekh tadi memberikan kuliah, maka Syekh Abdul Qadir ini memerintahkan agar dibentangkan hamparan untuk makanan. Maka aku berkata bersama sahabatku yang berada di sebelahku, kamu nak makan apa? Apakah yang suka kamu makan? Maka dia kata, aku nak makan kishkan bidurraj, mana satu jenis makanan daripada gandum yang diletakkan bersama-samanya dengan seekor burung. Maka aku berkata dalam diriku juga, aku ingin makan syahad, maksudnya madu serta dengan ada sarang ni sekali. Jadi dia bercakap, dua orang tu secara rahsia bersebelahan. Maka tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada khadamnya serta merta, bawakan kepada kami
Kishk Bidur Rash dan Syahad tadi. Maksudnya apa yang mereka cakap sesama mereka tadi, Syekh serta-merta minta agar dibawa. Lalu dibawa kedua-dua makanan tersebut dan Syekh berkata, letakkan di hadapan dua orang lelaki tersebut. Lalu Syekh Abdul Qadir mengisyaratkan kepada kami, maka diletakkan kishk, maksudnya yang dikedaki oleh sahabatnya di depanku, dan diletakkan madu tadi di depan kawanku. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, iqlib tusib, kamu terbalikkanlah macam mana kamu letak tadi, biasanya kamu akan melakukan perkara yang betul. Dan apabila sampai keadaan sedemikian, maka orang yang menceritakan ni, iaitu Syekh Zainuddin Abdul, dia berkata, aku tak dapat dah nak menahan diriku, maka aku pun menjerit dan aku melangkah semua manusia, serta merta aku pergi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh berkata, ahlan biwa'idhid diyaril misriyah, selamat datang kepada orang yang akan memberi nasihat, memberi tazkirah kepada bumi Mesir. Kemudian aku berkata, wahai Syekh, macam mana aku nak boleh menjadi orang yang mengajar? Macam mana aku nak boleh memberi tazkirah kepada manusia? Padahal aku tak pandai pun nak membaca. Surah Fatihah pun aku tak boleh nak baca dengan betul lagi. Syekh Abdul Qadir jadi berkata, dengan ungkapan inilah aku diperintahkan untuk berkata kepada kamu. Maka aku pun mempelajari ilmu agama dengan Syekh Abdul Qadir Jalani selama setahun. Dan dalam masa tempoh setahun tadi aku telah dibukakan dengan pelbagai ilmu yang tidak pernah dibukakan ke atas orang lain, walaupun mereka belajar selama 20 tahun. Dan aku pun mula mengajar di Baghdad. Kemudian aku minta izin daripada Syekh Abdul Qadir Jalani untuk bermusafir ke Mesir. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, sesungguhnya kamu akan sampai untuk kamu sampai ke Mesir tadi, kamu perlu melalui kota Damsyik. Dan apabila kamu sampai ke Damsyik tadi, kamu akan mendapati bangsa Turki, masa pengasas kepada kerajaan Turk Salajaqah Uthmaniyah tadi. Mereka tadi, tentera tadi, bersedia untuk masuk ke Mesir untuk menakluk Mesir. Kerana Mesir pada ketika itu di bawah kerajaan Fatimiyah. Jadi kamu kata kepada tentera Turki tadi, sesungguhnya kamu tidak akan dapat menawan Mesir pada tahun ini, maka tak perlulah kamu pergi. Tetapi mereka tidak mendengar percakapanku tadi. Kemudian aku pun pergi ke Mesir dan aku mendapati khalifah sedang bersedia untuk memerangi berita kumpulan Turki yang akan datang tadi. Maka aku pun berkata, wahai khalifah, kamu jangan berasa risau, kerana sesungguhnya mereka tidak akan dapat mengalahkan kamu pada tahun ini. Jadi apabila berlaku peperangan tersebut dan tentera Turki yang datang tadi kalah, maka khalifah berasa gembira denganku dan khalifah melantik aku menjadi penasihatnya. Dan apabila tahun kehadapannya datang lagi tentera daripada Turki tadi, mereka berjaya menakluk Mesir pada ketika itu. Dan apabila mereka mendapati daku di Mesir, mereka memuliakan daku, kerana aku telah memberikan kepada mereka berita gembira bahawa kamu akan menang pada tahun ini. Jadi dia kata, dengan sebab nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka daku dikurniakan pelbagai kurniaan daripada kerajaan sebelum ini yang sebelum dia kalah. Dan daku juga dikurniakan juga dengan pelbagai kurniaan daripada kerajaan yang baru. Jadi dia kata terhimpun di sisiku daripada dua-dua kerajaan tersebut sebanyak 150,000 dinar dengan satu kalimat sahaja yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan 150,000 dinar hari ini lebih kurang dalam 178 juta ringgit. Itulah keberkatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ulama berkata, maksudnya ulama di Mesir berkata, sesungguhnya Syekh Zainuddin yang mengajar ni, yang menjadi murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia tidak menghafal melainkan satu kitab sahaja di dalam ilmu tafsir, tetapi Allah Ta'ala kurniakan kepadanya penerimaan di sisi semua masyarakat, lapisan masyarakat. Dia antara ulama yang membuat majlis dan manusia ramai yang mendapat manfaat daripadanya. Jadi itu salah satu keberkatan. Dan bagaimanakah lahirnya wa'iz, maksudnya orang yang memberi nasihat, di bawah tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kemanfaatan tersebut sampai ke bumi Mesir yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ahmad bin Saleh Al-Jili berkata, satu ketika aku bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Madrasah Nazamiyah, dan berhimpun pada ketika itu ahli-ahli tasawuf dan ahli fiqh. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani
bercakap tentang ilmu qada dan qadar. Maka tak kala dia sedang bercakap tadi, maka tiba-tiba satu ular yang besar jatuh di riba Syekh daripada bumbung. Maka lari orang yang berada di sekeliling Syekh tadi, maka tidak tinggal melainkan Syekh seorang saja. Maka ular tersebut masuk di bawah bajunya, berjalan di atas badannya, keluar daripada lubang tengkuk baju dan seumpamanya, dan membelit tengkuknya. Dan Syekh tetap bercakap, menasihatkan, memberi tazkirah, dan dia tak berganjak walaupun sedikit. Kemudian ular tadi turun ke tanah, dan ular tadi berdiri di atas ekornya di hadapan Syekh, dan ular tadi bercakap-cakap dengan Syekh dengan percakapan yang kami tidak memahaminya. Kemudian ular tadi pergi. Kemudian datanglah manusia bertanya kepada Syekh apakah yang dikatakan oleh ular tersebut. Maka Syekh berkata, sesungguhnya ular tadi berkata, aku telah menguji ramai daripada wali-wali Allah SWT, dan aku tidak pernah melihat seperti kekuatan kamu. Sesungguhnya jadi kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sesungguhnya kamu datang kepadaku tak kala aku sedang bercakap tentang qada dan qadar. Jadi tidaklah kamu, wahai ular, melainkan satu makhluk yang digerakkan oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak ingin menzahirkan ketakutan yang akan menyebabkan perbuatanku tadi menyalahi nasihat tentang qada dan qadar yang sedang aku ajar. Dan dalam satu kisah yang lain, Sayyidi Abdul Razak Ibn Said Syekh Abdul Qadir, maksudnya anak kepada Syekh ni, menceritakan bahawa dia berkata satu ketika bapaku menceritakan tentang satu ketika bapanya, iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, berada di Jami' Mansur sedang menunaikan semayang. Maka tiba-tiba aku mendengar pergerakan di bumbung. Maka tiba-tiba datanglah satu ular tedung yang amat besar, membuka mulutnya di tempat sujudku. Tak kala aku ingin sujud, lalu aku menolak ular tersebut dengan kedua tanganku, dan aku pun sujud. Dan tak kala selesai aku bertasyahud, ular tadi datang di atas ribaku, dan dia membelit tengkukku, dan dia tadi datang kepadaku. Jadi apabila aku selesai memberi salam, aku mencari ular tersebut dan aku tidak mendapatinya. Maka apabila keesokan harinya, di kawasan tempat perumahan yang telah ditinggalkan, maka aku melihat seorang manusia yang berupa manusia yang matanya tadi terbelah dengan cara memanjang. Maka maksud kita, mata kita terbelah tadi melintang, tapi mata dia memanjang. Jadi maka aku mengetahuilah yang makhluk ini ialah jin. Jadi jin tadi berkata kepadaku, akulah ular tedung semalam yang kamu lihat datang kepada kamu. Sesungguhnya aku telah menguji ramai wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan cara aku menguji kamu, tetapi aku tak pernah melihat manusia yang amat kuat keimanannya dan keteguhannya seperti keteguhan kamu. Sesungguhnya dari kalangan wali tadi ada yang aku dapati mereka berasa goncang pada zahirnya dan batinnya, takut dan seumpamanya. Setengah daripada mereka yang batinnya ada berasa takut, tetapi zahirnya tidak kelihatan. Tetapi aku mendapati kamu tidak bergoncang sedikit pun zahir dan batin. Kemudian jin tadi meminta untuk bertaubat di atas tanganku, maksud di atas tangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Fatawwabtuhu, lalu aku pun mengajarkan kepadanya taubat. Dan Al-Khadir Al-Husaini Al-Mausili berkata, aku berkhidmat kepada Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu selama 13 tahun, dan aku dapat melihat pelbagai perkara-perkara keramat yang menyalahi adat. Antaranya apabila doktor tidak mampu lagi mengubat mana-mana penyakit, lalu mereka membawa pesakit tersebut datang, lalu Syekh membaca doa, kemudian Syekh tadi melalukan tangannya di atas tempat tersebut, maka serta-mertalah orang tadi bangun dalam keadaan tadi telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ketika dia bawa salah seorang pekerja daripada kerabat imam pemerintah yang di zaman tersebut, yang perutnya sudah menjadi kembung. Maka dibawa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh melalukan tangannya di atas perut tersebut, maka serta-merta perut tadi kembali kepada asalnya, seolah-olah tidak pernah sakit langsung. Dan satu ketika datang Abul Ma'ali Ahmad Al-Baghdadi menziarahi Syekh Abdul Qadir dan berkata, wahai Syekh, sesungguhnya anakku semenjak 15 bulan mengidap demam yang tak pernah sembuh.
Maka Syekh radhiyallahu anhu berkata, kamu pergilah kepada anak kamu dan kamu cakap kepada telinganya, wahai jin yang bernama Ummu Maldam, hendaklah Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada kamu, hendaklah kamu tadi keluar daripada anakku ini dan pergi kepada satu kawasan yang bernama Hillah. Kemudian kami bertanya tentang setelah berlaku peristiwa tersebut, kami bertanya kepadanya, bagaimanakah keadaan anak kamu setelah kamu lakukan apa yang diarahkan oleh Syekh? Maka mereka berkata, alhamdulillah, anakku tidak lagi dah mengidap penyakit demam tersebut. Dan mereka mendapati manusia yang berada di kawasan Hillah pada ketika itu, mereka lah yang ditimpa dengan penyakit demam berulang-ulang setelah itu. Dan satu ketika Syekh Abdul Hasan Ali Azji sakit. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani pergi menziarahinya, dan dia melihat seekor burung merpati yang melihat dua jenis burung merpati. Kemudian Syekh berkata, kemudian orang yang sakit tadi berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, sesungguhnya burung merpatiku yang jenis pertama ni tidak mengeluarkan telur semenjak 6 bulan. Dan burung yang kedua ni pula tak pernah mengeluarkan suara semenjak 6 bulan yang lalu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun berdiri melihat kepada kedua-dua binatang tersebut. Kemudian Syekh berkata, hendaklah kamu menggembirakan Tuhan kamu. Kemudian Syekh berkata kepada burung yang satu lagi, Syekh berkata, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semenjak itu burung yang pertama tadi mula mengeluarkan telur, dan burung yang kedua tadi semenjak itu mengeluarkan suara yang dapat didengari oleh ahli Baghdad, dan mereka datang mendengar suara tersebut sehinggalah burung tadi mati. Dan kesemua itu berlaku dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani satu ketika dia berkata kepada Khadir, salah seorang daripada muridnya, wahai muridku Khadir, hendaklah kamu pergi ke Mausil. Sesungguhnya di belakang jasad kamu tadi terdapat zuriat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan zahirkan. Anak yang pertama bernama Muhammad. Dia akan diajar dengan Al-Quran oleh seorang lelaki daripada Baghdad yang tidak boleh melihat buta, yang namanya Ali. Dalam tempoh 7 bulan nescaya dia akan menyempurnakan hafazan Quran tersebut, dalam keadaan anak tadi masih berumur 7 tahun. Dan kamu akan hidup sampailah umur kamu 94 tahun. 94 tahun sebulan 7 hari. Dan kamu akan meninggal dunia di kawasan yang bernama Irbil, dalam keadaan pendengaran kamu dan penglihatan kamu dan kekuatan kamu masih sempurna. Dan itu ialah salah satu keramat. Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan tentang seseorang, apa yang akan berlaku pada masa hadapannya. Jadi anaknya setelah itu menceritakan bahawa apa yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani benar-benar berlaku kepada bapaku. Maksudnya aku tadi diajarkan oleh satu orang yang buta, dan bapaku meninggal pada umur Syekh bagi tahu, dan meninggal di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani bagi tahu. Umar bin Mas'ud Al-Bazzaz, dia berkata, mataku tidak pernah melihat manusia yang lebih memahami di dalam ilmu hakikat melebihi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya ada seorang anak murid kamu berkata dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepalanya sendiri. Maka Syekh memanggilnya, dan Syekh bertanya kepadanya. Lalu murid tadi berkata, betul, aku bercakap sedemikian. Lalu Syekh menegurnya dan melarangnya daripada bercakap dengan percakapan tersebut. Dan Syekh meminta agar dia berjanji tidak mengulangi percakapan. Maka orang tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, adakah benar perkara yang dikatakan oleh anak murid kamu ini, ataupun dia tadi sebenarnya bercakap dengan perkara yang tidak benar? Maka Syekh berkata, huwa muhiqqun, dia ialah orang yang bercakap dengan perkara yang benar, dan perkara yang berlaku kepada dia ialah benar, cuma dia tadi keliru. Apa yang berlaku sebenarnya ialah dia memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hatinya, dan mata hati yang tadi bersambung dengan cahaya penyaksiannya. Lalu dia menyangka
sesungguhnya mata kepalanya melihat apa yang dilihat oleh mata hatinya. Yang sebenar berlaku ialah mata kepalanya memandang kepada mata hatinya, lalu memandang menggunakan mata hatinya dalam keadaan dia tadi tidak menyedari. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan dengan kehendaknya, dengan limpah kurnia Allah, cahaya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ke hati hamba-hambanya. Jadi maka apabila cahaya tadi datang, maka dia dapat melihat gambar dan perkara yang tidak terbentuk dengan gambar. Di sebalik tabir keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak manusia boleh mampu untuk menembusinya. Jadi itu ialah ungkapan yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia cakap tadi dalam bahasa Arab lah. Dan apabila Syekh menceritakan dan menjawabkan dengan sedemikian, maka ramai daripada syekh-syekh yang berada pada ketika itu berasa amat gembira mendengar percakapan tersebut, dan mereka berasa amat takjub dengan kefasihan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam menerangkan tentang perkara yang berlaku. Dan Syekh Muammar Jaradah berkata, satu ketika daku di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh sedang menulis, maksudnya sedang menulis kitab. Maka tiba-tiba jatuh tanah daripada bumbung ke atas Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh pun menepis-nepis sampai perkara tersebut berulang sebanyak 3 kali. Jadi tetap juga tanah tadi jatuh. Kemudian Syekh mengangkat kepalanya dan memandang kepada atap rumahnya. Lalu dia melihat seekor tikus yang sedang menolak-nolak tanah tersebut jatuh daripada bumbung. Maka Syekh berkata, tara ra'suka. Maka Syekh berkata, terbanglah kepala kamu. Maka serta-merta jatuh tikus tersebut, badannya di sebahagian yang lain dan kepalanya di bahagian yang lain. Maka Syekh serta-merta meninggalkan menulis kitab tadi kepada Syekh menangis. Maka aku berkata, wahai Syekh, mengapakah kamu menangis? Maka Syekh berkata, aku amat takut sekiranya hatiku berasa sakit daripada orang Islam, lalu menimpa orang Islam tersebut apa yang menimpa kepada tikus ini. Jadi difahami daripada itu bahawa amat berbahaya sekiranya kita tadi menyakiti wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta lindung daripada kemurkaan Allah yang terzahir pada wali-walinya. Dan dalam kisah yang lain juga, Syekh Abdul Qadir Jailani satu ketika sedang berjalan, sedang mengambil wuduk di madrasahnya. Maka tiba-tiba ada burung terbang kencing terkena kepada baju Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh mengangkat kepala dan memandang, maka serta-merta burung tersebut jatuh lalu mati. Dan Syekh Abu Fadl Ahmad bin Qasim Al-Bazzaz berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani dia suka memakai pakaian yang amat agung, maksudnya pakaian-pakaian yang amat tinggi nilainya. Maka satu ketika khadam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani datang dengan emas. Dia kata Syekh Abdul Qadir Jailani minta untuk membeli kain yang dalam sehasta kain tersebut lebih kurang 45 cm tadi, nilainya 1 dinar. Maksudnya satu hasta nilai kain tadi tu dengan nilai RM1,000 tidak lebih dan tidak kurang. Maka aku ambil kain tersebut dan aku berikanlah kepada khadam yang ingin membeli. Cuma aku mengkritik di dalam hatiku. Dan aku kata, Syekh ni beli semua yang mahal-mahal, jadi khalifah lepas ni nak beli baju apa lagi? Jadi apabila aku mengkritik di dalam hati dengan percakapan sedemikian, tak sempat habis lintasan jahat di dalam hatiku, maka tiba-tiba aku mendapati satu paku berada di kakiku dan daku melihat kesakitan seolah-olah daku tadi ingin mati. Maka manusia pun datang mengkerumuniku dan berusaha untuk mencabut paku tersebut, tetapi mereka tidak berjaya. Kemudian aku berkata, tolong bawakan aku kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu mereka pun meletakkan aku di hadapan Syekh Abdul Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wahai Abul Fadl, mengapa kamu mengkritik daku di dalam batinmu? Ketahuilah dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya daku tidak memakai apa-apa pakaian, tidak aku beli apa-apa pakaian, melainkan setelah dikatakan kepadaku, demi Allah wajib kamu memakai satu pakaian yang satu hastanya bernilai dengan 1 dinar. Wahai Abul Fadl, sesungguhnya baju kain yang aku beli ni ialah untuk kafan kematianku. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani pun melalukan tangannya ke kaki daku, tangan yang amat berkat tadi dilalukan ke atas kaki daku, maka serta-merta hilang
paku tersebut dan serta-merta hilang segala kesakitan. Dan aku pun tak tahu daripada mana paku tu datang, dari ke mana pula paku tu pergi, dan aku tak pernah melihatnya melainkan tiba-tiba dia ada di kakiku. Maka aku pun bangun lalu berkata kepada Syekh. Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani pun berkata kepada orang yang hadir, sesungguhnya kritikannya di dalam hati ke atas kami, maksud ke atas aku dan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dibentukkan kepada dia dalam bentuk paku yang menyeksa dirinya sendiri. Dan itulah hukuman kepada mereka yang mengkritik wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di dalam hati mereka. Maksud kritikan kita tu sendiri yang akan berubah waliyazubillah menjadi penyakit. Penyakit di dalam diri orang itu sendiri yang tidak boleh diubat dengan mana-mana ubat sekalipun. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tadi dikurniakan dengan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan kita daripada kemurkaan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.